Sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana hari ini, kita ingin membawa diskusi melihat kepada peranan media dan bagaimana kuasa yang dimainkan dalam mencorak serta mendidik masyarakat. Kita nak bercakap mengenai isu ini bersama Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy, penganalisis politik dan media sosial UiTM. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, Gigi. Prof, pada pemerhatian Prof sendiri, apakah mungkin masa depan simbiosis antara bidang kewartawanan dan juga media baru atau media sosial ketika ini? Sebelum itu, saya ingin mengucapkan Hari Wartawan Nasional kepada semua pengamal-pengamal media di negara kita. Dan kalau kita lihat dari segi simbiosisnya adalah sudah tentu peranan wartawan ini terlalu relevan walaupun kita ada kemunculan banyak platform-platform media sosial. Dan kalau kita lihat sebelum ini, pengamal-pengamal media di negara kita setiap kali memberikan maklumat melalui platform mereka tersendiri, sama ada platform traditional media ataupun menggunakan platform-platform media sosial mereka untuk menyalurkan maklumat kepada rakyat kita. Tetapi saya ingin menekankan di sini, ya, di dalam tempoh hampir 2,5 tahun pandemik COVID-19 ini, peranan wartawan ini haruslah kita letakkan di satu tempat yang tertinggi dan harus dihargai dan disanjungi sebaris dengan barisan hadapan negara kita yang berjuang pada waktu pandemik COVID-19. Dan kalau kita lihat di sini, peranan yang dimainkan oleh pengamal media pada ketika ini, iaitu dalam 2,5 tahun ini, kita lihat adalah satu peranan yang penuh dengan cabaran dan mereka telah melalui pelbagai jenis dilema dan juga cabaran yang dilalui sepanjang berhadapan dengan laporan yang berkaitan dengan pandemik COVID-19. Dan Gigi, saya ingin juga tekankan di sini, ya, kalau kita lihat dalam 2-3 hari lepas di UNESCO HQ Paris juga ada menjalankan satu persidangan yang menekankan berhubung dengan risk pandemic reporting di kalangan negara-negara Global South. Jadi di dalam persidangan ini kita melihat banyak negara yang telah berkongsi pandangan mereka bagaimana cabaran-cabaran yang dihadapi oleh media di negara masing-masing ketika berhadapan dengan pandemik COVID-19. Jadi ini adalah satu krisis kesihatan yang telah kita berhadapan di negara kita dan ia benar-benar telah menguji ketahanan keupayaan barisan pengamal media di negara kita untuk memberikan satu laporan yang berkaitan dengan pandemik, berkaitan dengan krisis kesihatan yang dihadapi oleh negara kita. Jadi saya melihat ini adalah satu simbiosis yang lagi menekankan sejauh manakah pentingnya pengamal-pengamal media di negara kita, ya, walaupun kita tahu banyak diskusi-diskusi wujahan-wujahan politik yang selalu disiarkan, tetapi kita harus melihat lebih daripada sudut berkenaan, iaitu cabaran-cabaran yang mereka telah hadapi ketika berhadapan dengan pandemik itu, bukan setakat memberikan laporan press conference, tetapi mereka berada di atas jalan raya, mereka memantau keadaan waktu fasa MCO. Dan kalau kita juga lihat di sini, peranan media tradisional ini adalah media perdana, ya, telah memainkan satu peranan yang begitu amat penting, ya, di dalam 2,5 tahun ini di dalam mencantas penularan berita palsu yang ketika berhadapan di dalam pandemik COVID-19. Jadi ini adalah satu sanjungan dan penghargaan yang harus kita berikan kepada pengamal-pengamal media di negara kita pada Hari Wartawanan Nasional ini, yang mana saya melihat kita harus menjadikan cabaran-cabaran ini sebagai iktibar yang boleh dimasukkan di dalam intipati simbiosis di masa yang akan datang, Gigi. Dan antara cabaran yang dihadapi oleh petugas media dan juga wartawan pada hari ini adalah media sosial, Prof. Yang mana wujud banyak media dan portal tidak berdaftar dan juga tidak berlesen. Bukan sahaja ia menjadi persaingan kepada media arus perdana sekiranya situasi ini terus berlarutan, adakah ia juga dilihat akan melumpuhkan proses penyebaran informasi atau berita yang sahih kepada masyarakat? Kalau kita lihat sebelum ni pun, platform media sosial ini telah memainkan peranan yang begitu banyak yang memberikan saingan kepada platform-platform media perdana. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini, media perdana pun sudah banyak mempunyai platform-platform media sosial yang tersendiri. Dan saya melihat dari segi cantasan berita palsu ini, cantasan berita-berita fitnah ini juga adalah terlalu tinggi dari segi media perdana. Dan kalau kita lihat ini, ia amat
berkesan pada waktu pandemik 2,5 tahun ini. Kalau kita lihat kepercayaan terhadap media perdana ini telah pun meningkat lebih kepada 80% di dalam tempoh pandemik ini. Jadi saya melihat bahawa ia lebih banyak kepada sikap kita yang over encouragement untuk sharing maklumat. Kalau kita sebagai rakyat Malaysia ini dapat menganalisis berita yang dapat disiarkan, kita harus lihat sumber, tarikh dan siapa yang menyebarkan itu. Saya rasa sudah pasti kita dapat mencantas penyebaran berita-berita palsu melalui laman web media-media sosial ini. Jadi saya melihat keberkesanan media tradisional, media perdana di dalam mencantas berita-berita palsu ini ketika krisis kesihatan ini adalah satu peranan yang begitu efektif, peranan yang begitu tinggi, dan sudah pastinya saya rasa ia sudah pun mampu kita dapat mencantas berita-berita ataupun segala maklumat yang tidak betul di masa yang akan datang. Jadi saya percaya tempoh pandemik ini sudah menjadi satu tahap uji keupayaan media perdana untuk mencantas platform-platform media sosial, dan saya percaya tempoh itu sudah pun well trained kita punya pengamal media bagaimana untuk kita mencantas web hoax ataupun web yang menyebarkan perkara yang tidak betul. Prof, mungkin secara ringkasnya, apa mungkin peranan media sosial itu sendiri, Prof, dalam membentuk komuniti wartawan yang adil, bebas dan juga berintegriti tinggi? Satu faktor yang perlu kita lihat di sini adalah platform media sosial ini perlu kita jadikan satu platform yang menyebarkan berita yang sahih, dan itu haruslah bermula daripada media perdana. Dan saya percaya bahawa tahap kepercayaan rakyat terhadap media perdana ini mungkin sebelum pandemik ini adalah agak berbeza, tetapi di dalam tempoh kita mengarungi pandemik ini ramai yang merujuk kepada media perdana, dan daripada situlah bermulanya titik tolak di mana kita harus menjadikan platform-platform media sosial yang berkaitan dengan media perdana sama ada TV ataupun media cetak sebagai satu maklumat yang utama, satu maklumat yang rasmi yang perlu dirujuk oleh orang ramai. Jadi kepelbagaian maklumat dan juga pada masa yang sama kreativiti, interaktiviti dan juga pada masa yang sama ke tahap kesiagaan, iaitu seberapa cepat mereka dapat menyampaikan sesuatu maklumat itu adalah terlalu penting. Cuma saya melihat perlu banyak lagi penambahbaikan dari segi kandungan media sosial ni agar media sosial, media perdana tetap unggul dari segi penyampaian maklumat.